TV KPM. Wah, cantiknya kat sini. Rama-rama lah. Besarnya rama-rama ni. Wah, cantiknya. Apa nama ni? Macam mana dia buat ni? Cantiknya. Hai Mira, Mira buat apa tu? Cikgu Masita. Jumpa pula kita dekat sini, cikgu. Tak adalah cikgu. Mira tengok ni besarnya rama-rama ni, cikgu. Apa nama ni, cikgu? Inilah sebenarnya Arca Rama-Rama. Arca Rama-Rama? Ya. Oh, Arca Rama-Rama. Tapi Arca tu apa? Kawan-kawan, nak tahu tak Arca tu apa? Kalau nak tahu, jom kita masuk kelas. Labu sayung di rumah Mak Gaya. Tembikar pula mudah direka. Seni Arca, inspirasi berkarya. Inilah tajuk yang akan kita pelajari dalam kelas kita. Assalamualaikum. Hai, apa khabar murid-murid tingkatan 5 yang sedang menonton sekarang? Anda sedang menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir. Hari ini selama 1 jam kita akan belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 bersama dengan seorang guru yang cukup ceria. Dan di studio hari ini kita ada Cikgu Masita. Assalamualaikum Cikgu. Salam Mira. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah sihat. Mira? Mira pun sihat, Cikgu. Okey. Manis, Cikgu. Berkurung songkit hari ini, Cikgu. Dan tak lupa juga turut serta bersama dengan kami hari ini seorang guru juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Apa khabar Cikgu Kulina? Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu, tak lengkap rasanya kelas kalau hari ini tiada murid-murid. Selain daripada Mira, di studio kita ada 4 orang murid dari 2 buah sekolah yang berbeza. Di manakah mereka? Assalamualaikum, hai! Apa khabar? Wah, segak dan cantiknya mereka Cikgu. Seperti Laksmana dan juga situ kita ada Sri Kandi Cikgu. Okey, hai semua. Mira perkenalkan mereka Cikgu ya. Ya, silakan. Dari Sekolah SMK Alam Megah, Shah Alam Selangor, Muhammad Isdaniel. Hai. Mana satu? Oh, di situ. Baiklah. Kemudian kita ada Alif Akmal. Hai Alif. Baiklah. Yang ketiga kita ada Nur Azahra. Satu-satunya bunga hari ini. Hai. Dan murid kita yang keempat dari sekolah yang berbeza iaitu dari SMK Bukit Jelutong, Iman Harith. Hai. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira dalam talian. Baiklah Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang seni karya Cikgu ya. Ya, betul. Jom Cikgu kita mulakan kelas Jom untuk hari kita ini. mulakan ya. Baiklah, cikgu harap murid-murid di rumah juga sudah bersedia ya. Baiklah, hari ini sebenarnya kita akan belajar tema 12 ya Mira. Kebudayaan, kesenian dan estetika. Okey, kita teruskan dengan idea bestari arca artistik. Baiklah, standard kandungan pembelajaran kita hari ini ialah 3.5 menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Manakala standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.5.1 menulis untuk mengolah maklumat dan membuat justifikasi daripada pelbagai bahan dan sumber bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang sesuai. Baiklah Mira, objektif pembelajaran kita pula pada hari ini, murid-murid sekalian, apa yang kita nak capai pada hari ini ya? Cikgu nak murid-murid dapat menyatakan maklumat yang diperoleh daripada bahan. Lepas tu yang kedua, murid dapat mengolah maklumat dengan membuat justifikasi daripada pelbagai sumber bahan. Seterusnya, yang ketiga, murid dapat menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik dengan menggunakan ayat yang sesuai. Murid-murid, cikgu dah bersedia? Dah bersedia murid-murid? Okey, bersedia cikgu? Baiklah, kita teruskan. Baiklah,
Bahan satu, yang ini cikgu ambil daripada buku teks pendidikan seni visual tingkatan 5. Kenapa Tamira? Sebab kita ini ialah mata pelajaran merentas kurikulum. Belajar bahasa Melayu. Tapi tajuknya arca. Biasanya tajuk arca ni ada dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Ya. Jadi, cikgu ambillah bahan daripada buku teks pendidikan seni visual tingkatan 5. Baiklah, bahan satu. Tadi ada yang tanya, apa tu arca? Mira yang tanya kan? Ya. Arca berasal daripada perkataan bahasa Latin, sculpture, yang bermaksud proses mengukir. Lepas tu melarik, mencungkil dan menggores. Ya, arca ini suatu bentuk yang dihasilkan dalam susunan 3 dimensi. Kenapa 3 dimensi? Sebab apa? Murid-murid tahu tak sebab apa? Sebabnya permukaan itu boleh dirasa macam tadi Mira pegang-pegang Boleh rama-rama. sentuh, cikgu, Boleh sentuh, betul. Dipandang daripada pelbagai sudut. Baiklah, seterusnya, seni arca ni sebenarnya bermula dari sebelum zaman Renaissance lagi ya. Okey, kebanyakan arca yang dihasilkan bertemakan tokoh manusia. Kalau dulu kita lihat banyak arca itu yang mengukir patung ya. Kemudian namun seiring dengan peningkatan tamadun pemikiran, teknologi, arca-arca barat ni dihasilkan berkembang bentuknya yang lebih dinamik. Dan kemudian keluarlah satu konsep iaitu sejarawan seni telah menggelarkan kepelbagaian, kedinamikan itu sebagai pluralisme artistik. Ini tentang arca itu tadi. Kita balik kepada pelajaran kita hari ini. Kita nak belajar arca awam di Malaysia. Ya, baiklah. Cikgu nak minta murid cikgu bacalah petikan ini, arca awam di Malaysia. Siapa ingin baca, cikgu? Siapa yang nak baca ni? Volunteer. Boleh angkat tangan? Siapa nak sukarela nak cuba nak baca? Okey, Azara angkat tangan dulu. Silakan Azara. Arca awam ialah hasilan seni 3 dimensi yang diperbuat daripada pelbagai bahan sebenar seperti batu, kayu dan besi, bahan buangan dan sebagainya. Arca ini diletakkan di ruang terbuka untuk tontonan orang ramai. Antara ruang terbuka yang dimaksudkan termasuklah di hadapan bangunan, di dalam taman, di tepi jalan raya dan di... Okey, nampaknya ada masalah teknikal teknikal sikit. situ, tak apa. Kita minta kawannya untuk membantu, boleh? Okey, kita minta pahlawan kita siapa nak cuba membantu? Okey, Isdania. Silakan Is. Sambungan tadi? Antara ruang terbuka yang dimaksudkan termasuklah di hadapan bangunan, dalam taman, di tepi jalan raya dan di mana-mana ruang lain yang sesuai. Ya, terima kasih Isdaniel dan juga Azahra ya. Baiklah, dah baca petikan kan? Kita uji sikit pengetahuan murid kita ni fokus ke tidak dalam pembelajaran kita hari ini ya. Boleh. Baiklah, kita nak pergi kepada soalan kuis. Cikgu nak minta murid Mira. Ya, cikgu. Mira pilih murid. Cikgu minta murid sebutkan soalan. Murid pertama, kita nak soal siapa ni? Okey, murid pertama. Saya tengok tadi Alif Akmal tersenyum je. Okey, silakan Alif. Baik. Nombornya Arif. Nombor berapa? Nombor 5. Nombor Nombor 5. lima. Kita tengok soalannya. Arca awam merupakan hasil seni yang diperbuat daripada bahan sebenar. Berikut contoh bahan sebenar. Kecuali. Batukah, kayukah, tanah liatkah? Mana satu jawapannya? Yang mana satu? Kecuali. Silakan Alif. Saya rasa tanah liat. Ya, betul. Tanah liat sebab soalan ini kata kecuali. Baiklah, kita pergi kepada soalan seterusnya. Kita nak minta siapa pula ya? Cikgu pilih pula? Silakan cikgu. Okey, cikgu nak pilih. Ya, Iman, silakan. Halo. Nombor? Saya nombor 6. Nombor 6. Nombor 6. Soalannya, permukaan arca boleh dirasa dan dipandang daripada pelbagai sudut. Betul atau salah? Jawapan dia betul. Jawapannya betul. Ya, betul kan? Tadi Mira pun dah sebut. Betul Ya, tak? betul. Okey, kita teruskan dengan soalan lagi. Okey, Mira pula pilih. Okey, seterusnya kita nak dengar suara Zara. Silakan Zara, nombor berapa?
Saya pilih nombor 1. Nombor 1. Nombor 1. Soalannya, panjang. Mira lah baca. Saya baca. Okey. Arca berasal daripada perkataan bahasa Latin sculpere, betul cikgu? Bermaksud proses mengukir, melarik, mencungkil dan menggores. Pernyataan tersebut benar atau salah? Dia kena fikir dulu. Betul ke salah? Jawapan saya benar. Benar. Ya, betul. Jawapannya benar. Baiklah. Dan yang terakhir yang belum jawab soalan lagi. Siapa yang belum jawab lagi? Sudah semestinya kita ada Isdaniel. Nombor Isdaniel. Okey, Tiga, Isdaniel nampak jangan dua. lupa untuk unmute mic, tak dengar suara. Nombor 2 cikgu. Nombor 2. Arca dikenali sebagai suatu bentuk yang dihasilkan dalam susunan 2 dimensi, 3 dimensi atau 5 dimensi. 3 dimensi cikgu. 3 dimensi. Betul. Betul, cikgu, Iya, betul. Wow. Jadi maknanya murid kita fokus dalam Ya. perbincangan kita yang awal tadi tentang arca. Okey cikgu, memandangkan murid kita semuanya fokus, cikgu, berapa ganjaran kita nak bagi pada murid-murid kita? Kan? Kita bagi setiap murid dapat 1 mata ganjaran. Boleh Mira? Boleh, wah hebatnya. Tahniah diucapkan. Dan cikgu, di segmen ini kan cikgu apa sedikit rumusan pendek dalam segmen ini yang cikgu dah terangkan? Hari ini maksudnya dalam segmen ini cikgu nak murid sebenarnya tahu mendapat pengetahuan tentang arca. Sebab biasanya murid-murid ini bukan semuanya ambil pendidikan seni visual ya. Jadi mereka perlu mengetahui bahawa sebenarnya arca ini bukan sahaja dalam pendidikan seni visual. Arca ini ada di banyak lokasi sebenarnya di Malaysia ya. Betul. Kalau kita lihat di satu tempat-tempat taman-taman permainan selalunya kan ada arca. Kadang-kadang kita tak tahu Mira. Itu arca. Kita ingat hiasan je dalam taman tu, betul tak? Sebenarnya segala ukiran, segala batu-batu yang diukir, patung dan sebagainya itu merupakan arca ya Mira. Wah, betul tu. Dan di Malaysia juga cukup dikenali dengan arca yang diwariskan dari orang zaman dahulu kepada kita generasi kini kan cikgu. Sepertinya kita ada arca labu sayung dan banyak lagi. Tetapi kita akan belajar dengan cikgu selepas ini dengan lebih jelas lagi tentang tajuk kita. Kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana tahu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baiklah, hari ini di Menengah Atas kita belajar mata pelajaran bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Seni Arca Inspirasi Berkarya bersama-sama dengan Cikgu Masita dan juga 4 orang kawan baru Mira di atas talian. Baiklah cikgu, hari ini kan cikgu tentang arca. Di segmen ini, apa pula perkongsian daripada Cikgu Masita? Kali ini Mira, kita nak murid-murid kita mendapatkan lebih banyak maklumat tentang arca awam di Malaysia. Jadi untuk arca awam ni sebenarnya, Mira pernah dengar tak arca awam? Arca awam, Mira macam kurang jelaslah cikgu. Okey. Untuk murid-murid yang di rumah, juga yang di atas dalam talian bersama-sama dengan cikgu sekarang ni, boleh buka muka surat 162 buku teks bahasa Melayu. Okey. Boleh buka buku teks dan sama-sama kita lihat petikan bahan tentang arca awam di Malaysia ya. Baiklah, sebenarnya arca awam ni ialah hasilan seni 3 dimensi yang diperbuat daripada pelbagai bahan sebenarnya seperti batu, kayu, besi, bahan buangan ya. Dan biasanya diletakkan di ruang terbuka untuk tontonan orang ramai. Maknanya itulah tujuan arca, untuk ditonton oleh orang ramai ya. Antara ruang yang biasa diletakkan arca ni ialah hadapan bangunan ya, di dalam taman, tepi jalan raya dan di mana-mana ruang yang sesuai.
Dan sebenarnya ada proses, ada perkembangan arca di Malaysia ni ya. Jadi, cikgu tak nak cerita banyak-banyak. Cikgu nak murid-murid dapat memindahkan maklumat. Sebab pembelajaran kita pada hari ini ialah memindahkan, mengolah maklumat daripada petikan kepada bahan grafik. Maknanya murid kena fikir macam mana, sebab Mira, kalau kita tengok maklumat dalam ni macam banyak sangat. Betul. Dan kita tak dapat nak tahu mana satu, apa yang nak disampaikan. Terlalu banyak maklumat yang kita dapat dalam bahan. Contoh kat sini cerita arca wujud dalam berapa? Fasa, 3 fasa kan? 3 fasa iaitu frasa pengenalan, frasa pembangunan, frasa perkembangan ya. Lepas tu diberikan contoh pula tu dalam frasa pengenalan ada arca-arcanya yang tersendiri. Kemudian dalam frasa pembangunan, ada pula arca-arcanya yang tersendiri dan sejak tahun 1990 sehingga kini perkembangan arca di Malaysia ni semakin memberangsangkan dan ada pula timbul konsep arca abstrak. Macam mana tu kan? Jadi maksudnya kita ni sekarang ni arca ni macam-macam. Sebenarnya Mira, kalau ikutkan rama-rama ni sebenarnya kalaulah dibuat macam bangku berbentuk rama-rama, dia sudah menjadi arca berfungsi. Jadi maknanya konsep arca ni dia bukan saja untuk tontonan, malah dia boleh menjadi fungsi, maksudnya berguna. Kita boleh buat sebagai tempat meja belajar, boleh tempat untuk berehat ya. Jadi murid-murid sila baca petikan tersebut. Selepas ini cikgu mahu murid-murid pindahkan maklumat. Sebelum kita pindah maklumat, cikgu nak murid-murid jawab dahulu soalan di live worksheet ini kerana cikgu nak uji murid-murid ya tentang pengetahuan mereka ya. Sebab arca ni sebenarnya semuanya ada dekat Malaysia. Agak-agak yang mana biasa Mira tengok? Mira biasa tengok arca yang keempat tu, cikgu. Yang keempat. Murid-murid yang di rumah, arca yang mana biasanya dilihat oleh murid-murid? Hari ini cikgu nak murid-murid di rumah juga cuba jawab latihan ini dengan pergi ke pautan live worksheet tersebut untuk menjawab soalannya. Baiklah murid-murid, dah jawab? Bagaimana? Kuis tersebut. Okey, nampaknya mereka mengangguk, cikgu. Dah jawab dah tu. Lajunya. Ini Hebat. berapa markah murid-murid cikgu ni dapat? Ada yang boleh tunjuk tak yang jawab dalam telefon bimbit? Boleh tunjukkan? Ada tak yang jawab dalam telefon bimbit? Berapa skor yang diperoleh? Ada? Semua jawab menggunakan komputer nampaknya. Ada? Okey, Alif Akmal. Okey. Tu dia. Kita nak minta Nampak? Alif bacakan terlebih dahulu nanti ya. Boleh tahu cikgu yang mana? Ini apa ni? Alif, yang ini apa? Itu keris yang pertama. Ya, yang ini keris betul ya. Yang ini keris. Baiklah. Okey, kita tengok pula yang kedua. Gambar yang kedua, arca. Yang kedua, Arca siapa? Masih lagi Alif Tengku Silakan. Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman. Baiklah. Yang ketiga, kita minta murid lain lah. Iman. Silakan. Arca yang ketiga, Iman. Silakan Iman. Ya. Arca yang ketiga. Okey, Iman tak dengar suara Iman. Teruja nak jawab, lupa nak Iman. Silakan Iman. Kemudian arca. Arca yang ketiga adalah arca Wahdah. Wahdah. Baiklah. Yang ini semua dah kenal. Cikgu yakin murid-murid di rumah juga tahu dan dapat meneka dengan tepat arca apakah ini. Betul. Mira, arca apa ni? Saya cikgu jawab ya. Ini arca Tugu Negara. Ya, betul. Baiklah. Cikgu. Kita teruskan dengan aktiviti kita seterusnya. Baik cikgu, tetapi sebelum kita teruskan cikgu, mereka dah jawab dengan tepat sekali berapa ganjaran untuk murid kita cikgu. Baiklah, 1 mata ganjaran untuk semua murid cikgu. Okey, tahniah. Okey cikgu, silakan untuk cikgu. Iman, untuk Alif ya. Baiklah. Seterusnya, aktiviti menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk grafik. Murid dikendaki menghasilkan pengolahan maklumat secara kreatif. Cikgu nak murid olah maklumat ini dalam bentuk peta minda ke, peta iTink ke, jadual ke. Yang penting, murid harus pindahkan maklumat dalam bahan grafik ya. Okey, sebenarnya tugasan ni cikgu dah berikan lebih awal, betul? Jadi cuba murid-murid tunjukkan hasilnya. Apa tu? Wow. Macam-macam rupa. Baiklah, alhamdulillah. Okey. Betul lah tu Mira. Ada carta alir, ada peta buih. Okey, baiklah. Cikgu nak minta seorang murid lah untuk kongsikan. Cikgu minta Izdania kongsikan Izdania punya. Silakan Izdania. Peta. Okey.
Saya memilih peta buih untuk mengolah maklumat daripada petikan tersebut. Terus terang cikgu, saya mendapat banyak maklumat baru daripada penerangan cikgu sebentar tadi. Rupa-rupanya cikgu, arca awam dihasilkan daripada bahan tertentu. Jadi, saya telah mengenal pasti bahan-bahan untuk menghasilkan arca awam seperti batu, besi, bahan buangan dan juga kayu. Maknanya bahan buangan pun boleh hasilkan arca juga. Baik. Ya, Terima kasih baik. Izani. Cikgu, Terima Amira, kasih. kita bagi 2 mata ganjaran Dua? lah untuk Boleh, untuk, cikgu. Untuk Isdaniel ya. Baiklah. Okey, 2 untuk Isdaniel. Cikgu tertarik dengan Alif Akmal punya tadi tu, nampak macam carta alin. Boleh Alif ceritakan sedikit tentang pemindahan pengolahan maklumat yang Alif buat sebentar tadi? Baik, silakan Alif. Boleh saja. Saya memindahkan maklumat dari petikan tadi kepada bahan grafik dengan memilih peta item, iaitu peta alih, untuk menjelaskan fasa perkembangan arca di Malaysia. Okey, mengenai peta alih ini, saya dapat mengklasifikasikan maklumat secara lebih jelas dan sistematik. Contohnya, fasa perkembangan arca di Malaysia melibatkan 3 fasa, iaitu fasa Baik. pengenalan, fasa pembangunan dan fasa perkembangan. Okey, Alif, boleh minta Contoh. tinggikan sikit tak? Tak nampak yang jawapan. bawah. Okey, macam tu. sorry, Terima sorry, kasih. Daripada kita lihat dalam petikan, bila kita lihat dalam bentuk carta, kita lebih mudah nampak, oh ini tahunnya 1857 hingga 1957. Kalau kita lihat dalam petikan kan banyak sangat tulisan. Tak tahu yang mana satu fakta atau maklumat yang Ya. perlu kita kenal pasti. Betul kan? tu, Baiklah, cikgu. bagus. 2 mata ganjaran 2 untuk untuk Akmal. Alif. Tanya Alif. Wah, nampak kawan-kawannya semua support lah, semua sokong. Beri tepukan, galakkan. Okey cikgu, Ya. apa yang cikgu dah fokuskan dalam segmen ini cikgu? Dalam segmen ini, cikgu nak latih murid-murid mengolah maklumat daripada petikan tadi, kemudian menghasilkan pelbagai bentuk grafik. Maknanya pengetahuan ini harus murid-murid gunakan dalam pembelajaran seharian. Maknanya dalam apa-apa mata pelajaran pun boleh digunakan teknik ini. Memudahkan hafalan, pemahaman. Ya. Sebab kalau kita baca, kadang-kadang kita tak ingat fakta yang diberikan. Apabila kita pindahkan dalam bentuk peta iting, peta jadual. Ini kita panggilkan sebagai nota ringkas lah untuk kita kenal pasti dan kategorikan maklumat itu supaya bila kita nak guna balik, dengan cepat kita boleh dapat, boleh ambil. Sebab kita tak payah nak baca-baca lagi, betul tak Mira? Betul. Kita terus nampak jadual, kita terus nampak peta bulatan. Dalam tu ada maklumat-maklumat yang kita dah kenal pasti. Ya, Mira? Ya. Jadi kawan-kawan semua bolehlah aplikasikan apa yang cikgu masih tekankan, iaitu dengan penggunaan peta iting dalam memindahkan informasi kepada dalam satu bentuk yang lebih cantiklah, kepada infografik bentuknya cikgu. Betul, ya. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di slot menengah atas. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Didik TV KPM. Baiklah, kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Jadi kawan-kawan yang sedang menonton sekarang, sediakan buku teks anda dan jangan lupa untuk buka halaman 163. Kenapa ni? Jom tanya Cikgu Masitah. Kenapa Cikgu? Apa yang Cikgu nak kongsikan Cikgu? Baiklah, terima kasih Mira. Untuk segmen ini, Cikgu nak kenalkan murid-murid dengan arca di tengah-tengah kota. Kalau kita perasan kan, kalau kita naik pengangkutan awam, khususnya sistem transit aliran ringan di stesen LRT Masjid Jamek hinggalah ke Jalan Raja Chulan, kita akan nampak kartun, arca kartun yang diilhamkan oleh kartunis LAN, iaitu Datuk Muhammad Nur bin Khalid. Yang ini maknanya pengunjung-pengunjung yang menggunakan pengangkutan LRT ini dapat melihat keindahan, keunikan. Ya. Kemudian kalau kita ke Jalan Tun Sambatan Kuala Lumpur, kita akan nampak gerbang Torana. Ya. Rupanya ada arca juga di tengah-tengah
kota raya kita ini. Kalau kita ke Borneo pula, kita ke Sarawak. Cikgu bawa Mira ke Sarawak pada petang ini. Baiklah. Jalan Tunku Abdul Rahman Kuching. Okey, ada apa dekat situ? Ada arca kucing kan? Jadi menarik kan arca-arca ini diolah ya. Kemudian kita ada arca di tengah-tengah kota seterusnya ialah arca ikan todak. Di mana tu arca ikan todak? Di Kota Kinabalu, Sabah. Itu di bulatan Jalan Tun Fuad Stephen. Ya, maknanya sekarang ni murid-murid baru kita tahu yang dekat bulatan, dekat jalan raya tu, itu juga dikenali sebagai arca kan? Baiklah. Maksudnya sekarang ni, arca ni memang untuk tontonan orang ramai. Okey, dan mungkin juga boleh menjadi tarikan kepada pelancong untuk datang ke Malaysia kerana adanya arca-arca yang menarik ini. Dalam segmen ini, cikgu nak minta murid-murid mengolah maklumat yang diperoleh ini tetapi dalam bentuk justifikasi. Murid-murid cikgu di sini dan yang di rumah tahu tak apa maksud justifikasi tu? Bagaimana kita nak buat justifikasi sebenarnya? Baiklah. Okey, kita lihat ya, justifikasi merujuk Kamus Dewan ya, merupakan bermaksud sesuatu alasan yang kuat yang menjadikan sesuatu wajar dilakukan atau diusahakan atau diberikan dengan memberikan hujah-hujah yang tertentu ya. Maknanya sini cikgu nak murid-murid cikgu pandai berhujah. Ya, boleh membuat justifikasi daripada bahan tadi. Maknanya bahan tadi kita nampak apa? Kita nampak bahan tadi, kita nampak ikan todak, arca ikan todak, kita nampak arca kucing ya. Kemudian kita nampak gerbang Torana, kita dapat lihat kartunis lat ya, arca kartunis lat. Kita nak murid kita buat justifikasi. Bagaimana justifikasi itu dihasilkan? Murid boleh beri pandangan mereka. Sama ada sesuai ke tidak, apa maklumat yang diperoleh daripada arca tersebut ya. Kemudian lokasinya bertepatan ke tidak kan, dan adakah arca ini satu faktor yang menjadi macam ikonik, macam menjadikan tempat itu lebih dikenali lagi satu kan? identiti betul. sesebuah negeri itu cikgu ya. Betul. Jadi cikgu nak minta murid-murid fikirkan dalam masa 1 minit ni, fikirkan apa justifikasi murid-murid, begitu juga murid-murid yang di rumah, cuba fikirkan apa justifikasi yang murid-murid boleh berikan tentang arca di tengah-tengah kota ya. Baiklah. Betul-betul berfikir anak-anak murid cikgu ni kan. Tak apa cikgu, bagus tu. Okey, nampaknya mereka berminatlah untuk fikir sama-sama dan juga berikan huraian atau penerangan tentang arca yang berada di tengah-tengah kota ni. Baik cikgu, kita nak minta pendapat siapa dulu cikgu? Siapa nak berikan pandangan, justifikasi mereka tentang arca di tengah kota? Siapa nak berikan pandangan? Okey, silakan. Okey, Is Daniel. Silakan Is. Bagi saya, arca kucing yang ada di Kuching Sarawak amatlah sesuai kerana nama bandaraya itu hampir dengan nama kucing. Saya rasa mesti arca itu terletak di tengah bandar kan, dan mesti orang di sana sayang akan kucing. Baiklah. Ada lagi pendapat Daniel tentang arca kucing? Itu justifikasi juga. Maknanya bila kita melihat arca, kita dapat membuat tafsiran bahawa pada pendapat Izdani tadi kata mungkin masyarakat di Sarawak itu merupakan masyarakat yang penyayang, sayang akan kucing. Sebab tu mereka bangga dengan kucing ataupun sebab kucing dengan ejaan kucing tu hampir sama. Betul. Cuma maksudnya berbeza. Jadi menjadikan dia satu unsur yang menarik ya. Apabila kita teringat bandar kucing, kita dalam kepala kita memang terbayang kucing kan. Ya, betul. Tentu juga cikgu yakin agaknya yang jawab ni mesti ada bela kucing ke Mira? Is Daniel ada bela kucing ke di rumah? Ada pelihara kucing ke di rumah? Ada ke Is Daniel? Ada Ada cikgu. ke? Ada. Sebab tu dia pilih kucing. Ya, pencinta haiwan. Okey Pencinta cikgu. haiwan. Berapa Ya. ganjaran untuk Is Daniel Kita cikgu? berikan Is Daniel 2 mata ganjaran. Wow, 2 untuk Is Daniel ya. Si pencinta kucing. Okey. pencinta kucing. Baik Baiklah. cikgu, seterusnya. Kita nak tanya justifikasi daripada siapa pula selepas ni ya. Siapa boleh berikan justifikasi anda tentang arca di tengah-tengah kota? Okey, silakan Azara. Silakan Zara.
Okey. Saya pilih untuk justifikasikan berkaitan gerbang Torana. Gerbang Torana. Okey, silakan Mhm. Zara. Gerbang Torana. Pada pandangan saya kan, gerbang Torana yang terletak di Kuala Lumpur ni memang sesuai dengan rekaan seni bina dia dan juga dengan nama jalan dia, iaitu Tun Sambatan. Tun Sambatan kan merupakan salah seorang Presiden Kongres India Malaya. Lagipun Arca ni pun lambang persahabatan antara negara Malaysia dengan India. Jadi, dah tentu gerbang Torana ni memberikan perasaan yang gembira kepada rakyat kita, terutamanya kaum India, sebab mereka dapat menikmati hasil seni berunsurkan kebudayaan mereka sendiri. Okey, bagus. Ya, banyak maklumat kita dapat hari ini Ya. Mira daripada perkongsian justifikasi yang diberikan oleh Azhara. Azhara. Maknanya begitulah. Maknanya apabila murid memberikan justifikasi ni, mereka perlu membuat pembacaan tambahan, mereka perlu mengolah maklumat itu, mereka perlu ada pengetahuan tentang perkara-perkara yang dipelajari. Betul, ya. cikgu. Betul. Jadi kita berikan 2 mata ganjaran untuk Dua. Azhara. Ya. Tahniah Zara. Baik cikgu, apabila Mira mendengar penjelasan ataupun justifikasi murid-murid tentang arca ni kan cikgu, Mira nak tanyalah kepada cikgu apa sebenarnya simbolik kepada arca ni? Baiklah, simbolik kepada arca ni, okey. Arca ni ada kriteria tertentu, ada fungsi-fungsi tertentu ya. Dan contohlah kat sini ya, contoh kita lihat. Mira kalau tadi ni dah bincang, okey contoh kat sini lah. Okey. Kalau ikan todak ni tadi ya. Okey, mungkin pembinaan ikan todak arca ini sebab rupa dia. Mungkin kerana rupa dia kan. Ataupun kadang-kadang ada setengah-setengah arca itu dibina untuk menonjolkan ciri keunikan di sesuatu tempat. Kalau kita lihat yang ini, dibina di Kota Kinabalu Sabah ya. Okey. Kalau pandangan Mira lah. Ya, cikgu. Kalau di Kota Kinabalu Sabah, apa tarikan pelancong utama di Sabah? Sudah semestinya seafood dia cikgu. Oh, makanan lautnya. Ah. Baiklah. Sebab itulah mungkin disebabkan itulah mereka memilih ikan todak sebagai arca di tengah-tengah bulatan Jalan Tun Fuad Stephen ni untuk sebagai salah satu cara untuk menunjukkan bahawa di Sabah ini terkenal dengan makanan-makanan laut. Tapi satu lagi lah Mira, Ya, cikgu. cikgu rasa kan, okey, disebabkan Kota Kinabalu ni, biasa kalau kita sebut Kota Kinabalu Sabah, kita akan ingat apa? Gunung Kinabalu. Jadi maknanya kalau Gunung Kinabalu, okey, bila kita nak kaitkan dengan todak tadi macam jauh pula, betul tak? Jadi mungkinlah pada pandangan cikgu lah kan. Okey, mungkin kalau ada arca berbentuk Gunung Kinabalu, mungkin akan menjadi mungkin tak semua dapat panjat Gunung Kinabalu, betul tak? Macam cikgu sendiri pun, cikgu lebih rela bergambar kenangan dekat arca Gunung Kinabalu tersebut. Jadi cikgu rasalah pada pandangan cikgu lah kan, mungkin arca Gunung Kinabalu sesuai dibina di mana-mana ruang yang sesuai di bandar Kota Kinabalu Sabah. Ya, betul tu. Bila cikgu sebut tentang Gunung Kinabalu tu teringat pula saya lagu Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Okey cikgu, apa yang hari ni kan cikgu di segmen ini kan, apa yang cikgu boleh rumuskan secara ringkas cikgu? Okey, secara ringkasnya cikgu murid-murid hari ini ya dapat membuat justifikasi. Murid dapat beri pandangan, murid dapat mengolah idea mereka kepada bentuk pernyataan, sama ada memberikan hujah menyokong ataupun memberikan pandangan lain ya. Jadi maknanya kita melatih murid kita berfikiran kritis dan kreatif. Bukan sahaja arca itu kreatif, murid juga harus lebih berfikiran kreatif lagi, betul? Ya. Wow, itu je. Baik cikgu, cukup jelas penjelasan cikgu dalam segmen ini. Saya dengar pun macam menarik cikgu sebab ini merupakan informasi yang baru juga untuk diri saya. Tetapi kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jadi kawan-kawan teruskan setia menonton mendengar atas di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru hujung Kinabalu, nampak dari jauh, hati saya rindu. Baiklah, itu Gunung Kinabalu yang mungkin menjadi tarikan pelancong di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Kalau di Melaka, kita pun ada arca yang terkenal sepertinya arca penyu yang berada di Pekalan Balak. Ini kerana kita belajar tentang arca, iaitu seni arca inspirasi berkarya. Sekarang cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu Masita? Silakan cikgu. Baiklah Mira, terima kasih. Baiklah, untuk segmen ini cikgu nak ajak murid-murid mengolah maklumat menjadi pantun atau syair. Okey, maknanya Mira, sebenarnya arca ini boleh memberikan kita ilham. Boleh memberikan kita ilham untuk menghasilkan antaranya pantun, syair, sajak, cerpen dan sebagainya. Tapi untuk hari ini Mira, tak sempatlah kalau kita nak belajar semua, betul tak? Betul, Jadi cikgu. hari ini kita nak belajar membina atau mencipta pantun dan juga syair. Sebelum tu, cikgu nak terangkan dululah ciri-ciri syair dan pantun secara ringkaslah, secara umum ya. Okey, untuk murid-murid. Okey, hari ini kita nak belajar pantun yang ada 4 baris dalam serangkap. Okey, ciri-ciri pantun yang 4 baris serangkap. Okey, lepas tu pantun ni sebenarnya kalau 4 baris Mira kan, 4 baris dalam serangkap. Okey, 2 baris yang awal, baris pertama dan baris kedua itu merupakan pembayang atau sampiran, dan 2 baris di bawah lagi iaitu baris ketiga dan baris keempat ialah maksudnya ya. Dan biasanya pantun ini, pantun 4 kerat ini terdiri daripada rima akhir A B A B. Manakala syair pula juga terdiri daripada 4 baris rangkap. Tetapi, ada tetapi tu. Kalau pantun ada pembayang dan maksud, syair kesemuanya adalah maksud. Merupakan maksud ya. Dan apa yang membezakan, ciri-ciri yang membezakan antara pantun dan syair ialah rima akhirnya. Rima akhir bagi pantun A, B, A, B. Tetapi rima akhir bagi syair ialah A, 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 A. Baiklah, apa tu? Apa tu A, B, A, B? Apa tu A, 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 A? Betul tak? Ayuh sama-sama kita lihat contoh pantun. Baiklah, contoh pantun yang cikgu hasilkan ini. Okey, contohnya. Mudik perahu arah melencong, perahu sarat, cincin suasa. Arca unik, tarikan pelancong. Hayati estetika, hargai setiap masa. Mira, Ini nampak cikgu? tak? Ada 4 baris dalam serangkap, betul? Ini yang katakan satu rangkap pantun ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, rima akhir tadi kita kata A B A B. Mana datang tak ada pun A B A B kat situ, betul tak? Di sini murid-murid. Perkataan cong itu berbunyi, bunyi akhir rima akhir itu ialah bunyi di hujung. Okey, bunyi hujung dia ialah cong, betul? Kemudian kita tengok di baris kedua sa, okey. Kemudian di baris ketiga cong. Kemudian di baris keempat sa semula. Itulah sebabnya kita kata A B A B. Okey. Itu ialah rima akhir untuk pantun, menjadikan dia ciri-ciri sebagai pantun. Maknanya Mira, boleh tak kalau kita tulis rima dia suka-suka hati? Tak boleh cikgu? Kenapa tak boleh? Tak sedaplah pantun kita nanti. Betul. Tak nama pun pantun. Kalau dah rima hujungnya macam-macam bunyi, pelbagai bunyi kan. Sini cong, sini ra, sini tang, sini ru kan. Dah lain-lain. Itu tak nama pantun. Tapi kalau rima begitu, boleh untuk sajak ya. Jadi ini ciri-ciri tradisional. Pantun ini adalah puisi terikat yang mana kita terikat kepada bentuknya. Selepas ni cikgu juga tertariklah nak tunjuk kepada murid contoh syair pula ya. Baiklah, contoh syair. Baiklah. Dekat sini ada contoh syair, cikgu bawakan irama. Sebenarnya syair ni Mira banyak irama. Kalau murid-murid di rumah kita ada irama rakis lah, batu belah ya, kita ada irama selendang delima, banyak ya, mayang ya. Jadi untuk cikgu untuk membawa murid-murid yang sama ada murid-murid dalam talian, murid-murid di rumah ya, mengenali syair ni dengan lebih dekat lagi, cikgu bawakan irama. Jadi kita dengar dulu irama Dodoi daripada sahabat cikgu, Cikgu Wan Nur Hidayah dari SMK Taman Desa Minium. Ayo kita dengarkan irama Dodoi. Ayo. Arca awam jadi sebutan, bergambar kenangan, buat ingatan, garapan seni dek anak watan,
ada. Mana syair ni apabila didendangkan kan sangat indah bunyinya. Ya. Betul. Kita nak dengar pula lah irama perindu boleh? Boleh cikgu. Okey, kita dengarkan irama perindu ya. Silakan. Arca awam jadi sebutan, bergambar kenangan, buat ingatan, garapan seni di anak watan, cantik menarik, indah kelihatan. Wow, mendayu-dayu Betul cikgu. kan? Baiklah, kita nak dengar irama mayang pula lah ya. Boleh Okey, cikgu. teruskan dengan irama mayang. Jom. Arca awam jadi sebutan, bergambar kenangan, buat ingatan, garapan seni di anak watan, cantik menarik, indah kelihatan. Baiklah, itu suara dendangan syair oleh Cikgu Nur Hidayah dari Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaah. Agaknya yang nama Hidayah ni memang pandai bersyair lah Mira ya. Iyalah, cikgu. Cikgu kena masita dayah belakang. Baru boleh bersyair agaknya. Baiklah. Hari ni cikgu bukan nak ajar murid mendendangkan syair. Cuma cikgu nak tunjukkan perbezaan. Syair ni biasanya didendangkan. Okey? Dan kenapa dia ada ciri-ciri tertentu? Kalau kita lihat kat sini, Mira perasan tak? Dekat perkataan tu, dekat perkataan akhir di hujung tu, bunyi akhirnya ialah tan. Itu yang dikatakan sebagai rima akhir a. Okey? Apabila dilagukan, dia menjadi merdu. Betul tak? Indah bunyi dia ya. Kita sekarang ni dah tengok pantun, dah tengok contoh pantun, dah tengok contoh syair. Apa lagi Mira? Kita kena ujilah murid kita, betul tak? Boleh. Murid perlu mengolah maklumat daripada pelbagai sumber bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan. Jadi cikgu nak murid-murid ni olah tadi maklumat. Kita belajar tentang arca, betul? Betul, cikgu. Cuba olah arca jadikan syair. Wow. Arca jadikan pantun. Okey, jadi kita nak bahagikan murid kepada dua kumpulan untuk menghasilkan pantun dan syair. Baiklah. Kita buat kombinasilah Azharah dengan siapa ya? Azharah dengan Isdaniel. Okey, Azharah dengan Isdaniel lah. Okey, kemudian Alif dengan Iman ya, berpasangan untuk menciptakan. Okey, Azharah cipta pantun boleh? Boleh Azharah? Azharah cipta pantun, Isdaniel ciptakan pantun, Alif dan Iman ciptakan syair. Ya. Baiklah, kita berikan sedikit masa untuk mereka ya. Boleh cikgu. Dalam tempoh 1 minit murid-murid. Okey, sebenarnya tugasan ini cikgu dah bincang lebih awal. Cikgu kata cuba cari idea. Betul, cuba hasilkan pantun. Lepas tu kita murnikan. Sebab kalau sekarang terus tulis, murid-murid perlukan banyak latihan baru mereka mahir kan. Ya. Jadi mereka telah pun melakukan tugasan ini lebih awal. Cuma cikgu berikan masa untuk mungkin tadi baru dia sedar, kena rima akhir belakang tu sama rupanya untuk syair. Kalau pantun kena rima A, B, betul? Jadi, cikgu nak minta murid-murid yang dah bersedia pantun dan syairnya, siapa dulu nak kongsikan ni? Okey, kita mulakan dengan pantun terlebih dahulu. Boleh Pantun. cikgu? Oh ya, silakan. Okey, silakan Isdaniel. Isdaniel dahulu. Okey, silakan. Awan mendung, langit menangis. Malam pula dihiasi bintang. Francis Light penjajah Inggeris. Figuranya teguh di Pulau Pinang. Wow, nampak tak? Dia gunakan arca Francis Light. Okey, maknanya sekarang ni daripada arca tu terilhamlah karya pantun yang diciptakan oleh Isdaniel. Hebat. Ya, berikan 2 mata ganjaran untuk Mata Isdaniel. ganjaran ya. Tahniah Isdaniel. Jom cikgu, kita nak dengarkan pula oleh sahabatnya iaitu Azharah. Silakan Azharah.
hijau terapung pokok kiambang, menghias kolam di pinggir hutan. Arca awam semakin berkembang, mendapat perhatian pengarca tempatan. Wow, hebat. bagus sikit. Arca awam. Membuka minda. Tadi kita dah belajar tentang arca-arca. Rupanya Azhara dapat keluarkan tentang arca awam. Okey. Jadi maknanya sekarang ni hasil pantun itu juga cantik. Rima akhirnya A, B. Betul. Baiklah. Kita berikan 2 mata ganjaran untuk Azhara. 2 mata ganjaran untuk Azhara. Tahniah. Okey, kita nak Okey. dengar syair lah. Syair. Nampaknya Alif lah ya. Alif dengan Iman. Alif lah. Okey, Alif kongsikan syair yang diciptakan. Syair ya? Ciptakan syair. Baik. Okey. Cikgu, saya tak boleh nyak bersyair sangat. So, boleh ke saya baca? Tak apa. Bacakanlah, tak apa. Tak nak cuba ke? Cubalah. Tak Cubalah. apa, sikit-sikit. Alif. Apa-apa Cuba, irama pun tak apa. Okey. Malu dia. Dengarkan Tuan, hamba berpesan, hargai seni nukilan insan, arca artifak membawa kesan, cantik dipandang seindah lukisan. Tadi cikgu paling kagum Mira sebab dia tak biasa, tak pernah. Tapi bila kita minta, dia berusaha. Cikgu nak beri 5 mata ganjaran untuk Alif. Sebabnya murid kita selalu macam ni. Bila dia tak tahu, dia tak nak cuba Mira. Betul, cikgu. Jadi cikgu kata tak apalah, cubalah. Cuba. Jadi maknanya lepas ni tentulah Alif juga akan mendapatkan maklumat. Sebenarnya apa lagi irama yang mungkin sesuai dengan suaranya. Tahniah kepada murid-murid cikgu kerana sudah mampu mencipta pantun dan syair dan banyak lagi proses belajar yang harus anak-anak lakukan, murid-murid lakukan untuk mahir dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Wah, baik cikgu. Memandangkan kita pun dah berada di hujung kelas kita, cikgu. Sedikit rumusan daripada cikgu. Silakan. Baiklah. Hari ini Mira kita belajar tentang arca, betul? Kita belajar bahawa seni arca ni boleh menghasilkan karya. Dari seni arca ni kita dapat berkarya. Jadi cikgu mahu murid-murid ini lebih kreatif, menjadikan apa yang dilihat, apa yang dibaca, segala maklumat yang diperoleh itu dihasilkan satu bentuk penulisan yang kreatif. Mungkin pengolahan dalam bentuk bahan infografik ataupun dalam bentuk penulisan. Jadi di sini sebenarnya kita belajar menulis dan mengolah maklumat untuk menghasilkan penulisan yang berbentuk infografik dan juga berbentuk penulisan, mengolah maklumat. Baik, jadi cikgu. hari ini secara keseluruhannya cikgu yakin Mira bersetuju dengan cikgu. Murid-murid hari ini dapat menumpukan perhatian, dapat mencuba setiap tugasan yang diberikan dan murid-murid juga bukan sahaja mencuba, telah menjawab soalan-soalan cikgu berikan dengan baik. Betul tak? Kalau kita lihat di papan mata ganjaran, siapa tu yang dapat banyak sangat Alif, cikgu. Alif mendahului. Alif mendahului dengan maknanya Alif berjaya dalam kita punya perbincangan dalam kelas kita hari ini. Alif menonjol dengan mata ganjaran yang diboleh. Tahniah kepada semua sebenarnya. Syabas semuanya. Telah melakukan yang terbaik. Baik, cikgu. Dan kalau mereka di rumah yang ingin mengukuhkan pemahaman mereka, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan, cikgu? Di sumberku KPM, betul? Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Masita atas kesudian perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih Cikgu Kulina serta kawan-kawan yang berada di dalam talian maupun di rumah. Teruskan menimba ilmu di Mendengar Atas Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.